Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik malam ni. Untuk malam ni kita sambung siri yang seterusnya untuk kelas mengaji menulis tesis. Kita dah cover pengenalan, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif dan persoalan kajian. So hari ini kita nak align-kan berikut kesemuanya. Jadi saya ada sediakan template. Nanti dekat grup WhatsApp semua boleh refer dengan template. Saya bagi template yang plain template. Kemudian saya, sebab font kecil, saya bagi dua version. Untuk yang single spacing dan double spacing, bukan apa, untuk yang single spacing supaya kita nampak satu muka surat je semua. Saya bagi contoh mudah malam ni. Minta maaf malam ni tak ada slide. Kita refer template words untuk kita tengokkan alignment antara research background, penyataan masalah, objektif, persoalan dan hipotesis. Okey, contoh yang saya bagi ni dummy. Dia bukanlah satu kajian yang sebenar, tapi dia relate dengan apa yang kita sedang buat sekarang. So saya nak kongsikan kepada semua supaya kita boleh faham apa yang saya katakan alignments. Sometimes panggil alignment and balancing between research background, problem statement, research objective, research question and hypothesis. So kebanyakan kalau kelas-kelas saya satu hari atau kelas cohort memang benda ni saya dedahkan. So hari ni cuma tambahan je, saya tak pernah pun buat contoh sedetail ini untuk saya kongsikan. Mohon maaf kalau suara pakcik malam ni tak apa nak jelas, dia rasa tak apa nak sihat sikit. Tapi saya cuba untuk deliver sebaik mungkin. Okey, contoh malam ni yang saya nak bagi adalah berkaitan dengan kita student PhD, iaitu berkaitan dengan graduate on time ataupun kita panggil GOT. Jadi saya merancang ataupun mencadangkan satu proposal ataupun tesis yang bertajuk membangunkan sistem bersepadu dalam pembelajaran PhD bagi mencapai GOT. Nanti kita pendekkanlah, membangunkan sistem bersepadu pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Lebih kuranglah kan. Tu tajuk yang saya nak jadikan template ni. So kita nak capai GOT lah dalam buat PhD ni. Jadi kita mulakan dengan latar belakang. Seperti mana yang saya highlight, iaitu latar belakang adalah isu-isu yang relevan. So yang pertama, kita andaikan kalau data saya kurang tepat, mohon maaf, saya tu memang tak tepat lah. Saya cuma dummy je. KPT, Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2018, Kementerian Pengajian Tinggi KPT 2018 menetapkan sasaran 80,000 pelajar yang telah habis PhD pada tahun 2020. Pada tahun ni lah kita ada seramai 80,000 PhD. Dan dalam statement ataupun daripada annual report daripada KPT 2018 tu menggalakkan supaya bagi mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan mempercepatkan target untuk capai 80,000 tu, supaya setiap universiti dan pelajar itu sendiri harus menanam untuk mencapai ataupun menyiapkan tesis dan melengkapkan journey PhD itu dalam masa 3 tahun, menyampaikan GOT. Dan aspek ini bukan dibincangkan di Malaysia saja, juga dibincangkan di luar-luar negara, dibincangkan dalam Kementerian Pendidikan dan juga dalam universiti-universiti di dalam dan luar negara. Perkara ini dibincangkanlah untuk menyasarkan bilangan student PhD yang banyak, iaitu meningkat dan mencapai GOT. Kemudian dalam konteks UNESCO sendiri, dia mengatakan pembelajaran itu perlulah dilaksanakan secara sistematik bagi memastikan kesejahteraan bersama antara akademia dan masyarakat. Ini kerana dalam UNESCO tu, dalam laporan tu mengatakan terdapat bilangan ataupun statistik peningkatan yang calon-calon PhD ni yang gagal ataupun dia stres ataupun dia dalam tekanan dalam buat PhD. Justru itu UNESCO sendiri worldwide mencadangkan supaya
satu kaedah yang sistematik untuk pengajaran PhD kepada pelajar PhD ini supaya in the end nanti dapat kesejahteraan bersama antara akademia dan masyarakat. Bagi UNESCO, orang yang ada PhD, yang ada level PhD akademia yang baik perlu menyumbang sesuatu untuk komuniti dan masyarakat. Itu hasrat daripada UNESCO. Di samping itu juga dalam annual report Oxford dan kajian terbaru daripada Habibin 2019, PhD yang berjaya dapat GOT ni, pelajar-pelajar PhD yang dapat GOT tu perlu didapatkan rahsia dia. Rahsia apakah faktor-faktor kejayaan dia mencapai dalam GOT tu. Sebab bila kita nak berjaya, kita kena tengok macam mana sukses story daripada PhD yang lepas yang berjaya 3 tahun. Jadi dia kata Oxford tu dan Fazli ni, Habibin ni, dia meng-highlightkan bahawa ruginya kita kalau kita tak congkil apakah rahsia faktor-faktor kejayaan tu. Jadi dia highlight, dia menyarankan mana-mana universiti ataupun Kementerian Pendidikan lihat orang-orang yang berjaya ni, talent ni, so kita dapatkan faktor kejayaan ni juga. Dan baru-baru ni juga oleh Kementerian Pengkajian Tinggi 2020 ada buat sedikit provokasi. Dia kata dalam sistem pembelajaran UPSR, PT3 dan STPM, dia orang dah ada sistem bersepadu untuk memastikan kejayaan pelajar-pelajarnya. Tetapi bagaimana dengan postgrad, sarjana dan PhD itu sendiri, master dan PhD? Apa sistem bersepadu yang dibuat bagi memastikan kejayaan setiap pelajar tu mendapat melengkapkan proses pembelajaran master dan PhD? Jadi dia buat provokasi. Okey, jadi saya simpulkan kat sini bahawa ini adalah latar belakang kajian. Yang kita tahu yang nombor 1, KPT dan luar negara mensasarkan bilangan. So kita tahu peringkat pertama ni kita nampak okey, dia berkaitan dengan PhD, berkaitan dengan GOT. Poin yang kedua, research background, dia kata yang tadi saya kata yang masyarakat tadi tu, UNESCO. Saya kata so PhD sendiri, UNESCO sendiri, badan yang besar tu pun sendiri nak supaya pembelajaran PhD ni tolonglah buat satu kaedah yang sistematik supaya industri, supaya universiti, akademia dengan komuniti masyarakat tu bersatu bersama. Jadi dia pegang keyword tu PhD, perlulah ada satu pembelajaran yang sistematik. Kemudian dalam konteks Oxford tu sendiri, kita dah ramai dah orang yang berjaya GOT, termasuk kajian terbaru Habibin ni. So dia kata perlu kita dapatkan faktor-faktor kejayaan dia. Jadi yang keempat pula dia kata, dia buat satu provokasi pula, KPT kata, so what's next? So apa PhD dan master ni nak buat? You tengok kan macam mana sistem bersepadu yang baik yang dibuat kan, bila sampai COVID-19 pun pembelajaran UPSR kan, PT3, SPM, STPM nampak cantik, tapi apa you buat dengan master dengan PhD? So dia dalam laporan annual report KPT 2020 dia andaikanlah kan, mana ada lagi laporan 2020 kan, kita pun tak habis 2020 lagi, tapi nak jadikan contohlah annual report pada 2020 tu mengatakan apa yang patut buat, what's next dengan PhD dan master ni. Jadi dia satu latar belakang yang menarik, bila orang baca pun so kena buat something ni, research kena buat ni. Bukan KPT saja, kajian terbaru saja, UNESCO pun duk cakap, Oxford pun duk cakap sekarang ni. So benda ni satu benda yang menarik, jadi satu research background yang kena susun dengan naratif yang baik. So perkara-perkara ini daripada 4 isunya tadi tu, kemudian lepas research background adalah problem statement. So problem statement kat sini saya baca lah, mungkin problem statement ni saya takut hilang point. Okey, beberapa faktor kejayaan PhD telah diperbincangkan. Perbincangkan beberapa faktor kejayaan PhD telah dibincangkan dalam kajian kuantitatif, iaitu ABU 2020 dan kajian kualitatif oleh Siti 2019. Namun kajian-kajian kuantitatif dan kualitatif ni hanya menumpukan satu faktor saja. Contoh dah pakai satu faktor je, kata faktor kejayaan tu kena ada teknik tulis tesis yang baik, dia fokus yang tu je. Satu kajian lagi yang kuantitatif lagi, dia tengok macam bimbingan SV saja. Jadi dalam kajian-kajian lepas ni boleh menggambarkan banyaknya kajian lepas dalam kuantitatif dan kualitatif hanya menumpukan satu faktor, tidak mengkaji dalam konteks yang lebih balance ataupun komprehensif dan mengukur tahapnya. Kan? Kita pun kalau orang menguji faktor tu nak tahu okey ke tak okey ya. Jadi kurangnya kajian lepas tu yang melihat secara komprehensif dan mengukur tahapnya. Okey. Seterusnya kajian dalam negara oleh Mael 2019 dan luar negara oleh Liu 2020, Lu 2019,
York 2018 menghuraikan elemen untuk berjaya dalam pengajian PhD. Dia beberapa kajian ni dah ada kajian yang dalam negara dan luar negara telah menguraikan, ni elemen-elemen untuk berjaya dalam PhD. Walau bagaimanapun dah ada beberapa kajian terbaru ini, ianya merupakan kajian terbaru namun pembelajaran berstruktur tidak dikupaskan secara konteks berstruktur. Kan? Maksudnya pembelajaran itu tidak dikupas dalam konteks yang berstruktur dan tidak dikupas secara khususnya secara GOT. Maksudnya walaupun terdapat beberapa kajian dalam negara dan luar negara, tetapi kajian ini tidak menyentuh dan membincangkan secara pembelajaran berstruktur dan mengkhususkan kepada pencapaian GOT. So dia cerita tentang menguraikan elemen-elemen yang berjaya dalam pengajian PhD, tapi tidak menyentuh tentang pembelajaran berstruktur untuk PhD itu sendiri, dan dia tidak menyentuh spesifiknya kepada yang mendapat kejayaan dalam yang GOT. So secara umum. Okey, yang ketiga, kajian terbaru oleh Siti, Lin, Diana tahun 2020 semua ni telah membincangkan faktor yang berhubung dalam mencapai. So dibincang faktor-faktor yang bagi berhubungan dalam mencapai GOT. Okey, kajian terbaru ni tengok membincangkan faktor yang berhubung dalam mencapai GOT. Namun ianya hanya memfokus hubungan tetapi tidak secara kesan. Kan? Dia kajian-kajian lepas ni oleh Siti dan Lin dan Diana ni, walaupun dia kaji hubungan, tapi hubungan tu hanya melihat pada hubungan yang positif dan signifikan, tetapi dia tidak melihat kepada kesan. Dia nak beritahu extensionnya, kenapa tengok hubungan, kenapa tak alang-alang tengok kesan. Jadi kesan secara langsung tu tidak dilihat. Tambahan lagi, Stone tu membincangkan aspek. Jadi kajian lain pula, si Stone tu dia mengkaji tentang jalinan komuniti PhD. Di samping tu ELI 2021 dah keluar dah 2021. So dia membincangkan dari segi aspek khusus bengkel penyelidikan. Maksudnya beberapa kajian lepas dah ada kaji dah faktor-faktor utama dalam kejayaan PhD ni kan. Tapi yang kajian lagi terbaru, dia ada menyentuhkan elemen baru. Selama ni kalau orang kaji tu mungkin dia kaji tentang khusus teknik menulis tesis, tulis artikel, cara dapat bimbingan supervisor yang baik. Itu common. Kajian-kajian lepas duk kaji ni yang dapat hubungan positif tadi, tak tengok kesan tadi. Tapi ada kajian yang terbaru lagi, dia kata perlu ada satu orang kata community. Kalau mengajar PhD ni kena ada satu jalinan community postgrad. Maksudnya kena duduk dalam teamwork, bekerjasama. Dan dia plus pula ada kajian ELI 2021 tu, dah sampai masanya student PhD ni bukan independent. Maksudnya kena keluar, kena sertai involve khusus atau bengkel-bengkel dalam penyelidikan. Jadi ada elemen baru. Jadi dalam kajian ini mengatakan dengannya ada elemen yang sedia ada mencapai kejayaan PhD itu, dengan dua elemen baru ni perlu dikaji secara hubungan langsung dan tidak langsung. Okey, kemudian yang keempat, bagi pembelajaran yang bersepadu perlu diterjemahkan dalam sistem. Maksudnya pembelajaran yang berstruktur perlu diterjemahkan dalam satu sistem untuk memudahkan satu pelaksanaan bagi mencapai satu misi. Ini general lah daripada Microsoft dan Apple. Dia meng-highlightkan, bagi mana-mana pembelajaran yang kalau nak bersepadu dan berstruktur perlu diterjemahkan dalam satu sistem, baru memudahkan pelaksanaan mencapai misi yang dihajatkan. Itu di-cite oleh Microsoft 2020 dan Apple 2020. Bertepatan dengan kelebihan ini, satu sistem bersepadu perlu dibangunkan dengan merujuk pakar bagi memastikan pelajar PhD dapat melaksanakan pembelajaran secara berstruktur dan bersistematik dalam mencapai GOT. Okey, di sini pakcik nak tunjukkan alignment dia. Sebelum kita pergi dekat objektif, kita nak alignment. Okey, kalau pergi isu nombor 1, dia kata tadi KPT menetapkan 80,000 pelajar dan menggalakkan GOT. Okey, dan sebenarnya dan menggalakkan GOT tadi, dan GOT tu perlu diukur tahap dia. Yang isu nombor 1 tadi align dengan problem statement nombor 1, di mana beberapa faktor kejayaan PhD dalam kualitatif dan kuantitatif tu telah dikaji oleh Abu
dan CT. Tapi kajian ni tidak menumpukan, kajian ni hanya menumpukan satu faktor saja secara spesifik, tapi tidak mengukur faktor tahap tu secara komprehensif. Gila, orang nak berjaya PhD ni mesti melibatkan beberapa faktor, bukan satu saja faktor. Tapi banyaknya kajian lepas yang hanya fokus pada satu faktor. Jadi faktor ni penting bagi mencapai 80,000 tadi itu untuk capai GOT. Dan kenapa isu background tadi bermula dengan 80,000 dengan PhD tadi, sebab kita nak align dengan tajuk. So tajuk kita kan tadi berkaitan dengan GOT PhD, jadi dia mesti dalam research background tu nampak yang tu. Okey, kemudian nombor 2 tadi, dalam research background saya kata UNESCO kata perlu ada satu pembelajaran PhD yang sistematik untuk dapatkan jalinan kerjasama yang bagus dengan akademia, dengan masyarakat nanti in the end. Jadi justru tu beberapa kajian oleh dalam negara dan luar negara dari dalam research background tadi, dia telah menghuraikan elemen-elemen yang perlu ada dalam PhD, tetapi kajian tu hanya tengok faktor secara hubungan tetapi tidak secara kesan. Jadi research background tadi kena tengok dari segi faktor yang sistematik. Research background tadi nak tengok yang PhD yang sistematik, dan kita punya problem statement tadi dah mengkaji apakah faktor-faktor yang nak dapatkan sistematik tu. Kita tengok faktor-faktor yang secara langsung dan tidak secara langsung yang memberi kesan pada pencapaian GOT. Malah bila nak tengok sistematik ni, kita cover semua apa yang literature review cakap, yang biasanya dengan tambahan baru, kajian yang terbaru, dan melihat kedua-duanya secara langsung dan tidak langsung supaya nak dapatkan satu orang kata apa tu, PhD yang pembelajaran secara sistematik yang diutarakan. Jadi poin yang nombor 3 isu tadi, dia kata PhD yang berjaya GOT tu perlu kita dapatkan dia punya resepi faktor kejayaan dia. Jadi kita ni perlu dalam problem statement ni dia kata perlu ada satu menghuraikan kan, berdasarkan kajian-kajian lepas ni kita nak tengok sejauh mana orang yang berjaya dalam kejayaan dia ni. Okay, dia nak beritahu bahawa dalam penyataan masalah yang tadi beritahu tadi tu, kita kena lihat bagaimana GOT yang berjaya tadi dalam faktor yang banyak-banyak tadi. Okey, kemudian last sekali tadi sistem. Kemudian sistem tadi dia kata kat tadi yang KPT kata dia buat provokasi sikit. Mana PhD dan master punya sistem? Mana PhD dengan masternya sistem? So kita berdasarkan dalam problem statement tadi kita highlight yang bahawa sistem tu perlu kalau kita nak mencapai satu misi dan kejayaan. Sebab itulah Microsoft dan Apple tadi dia menyarankan perlu ada membangunkan satu sistem bersepadu. Justru itu kajian ini membuat satu justifikasi bagi merealisasikan hasrat daripada research background tadi. Dia dikuatkan dengan justifikasi, jadi dikuatkan dengan terperincinya problem statement tadi, kena mengukur tahap, kena melihat kesan secara langsung dan tidak langsung, kena menghuraikan kejayaan orang yang mendapat PhD ni, manfaat orang dapat PhD. Kemudian kita nak kena sistem itu sendiri yang provokasi buat sistem bersepadu. Jadi bila dalam PhD, bila nak bangunkan sistem bersepadu tu, kita kena tahu dulu faktor-faktor apa dia. Jadi proses ni dia align antara research background dengan problem statement. Saya minta maaf lah, mungkin cerita macam ni dia faham gitu je, dia tak nampak. Jadi bila nanti saya bagi contoh dalam words nanti, ya lebih faham lah. Jadi saya baca kat sini lah bila dah tengok tadi, nak tengok bila orang kata tadi kena tengok ukur tahap dia tadi, kita punya objektif mengenal pasti tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Mengenal pasti tahap faktor-faktor pembelajaran GOT. Align lah dengan isu tadi. Yang isu tadi government KPT tu menekankan perlu ada mencapai PhD 80,000, capai GOT, dan tahap kejayaan tu perlu diukur. Jadi research background, problem statement tadi pun dah highlight benda yang sama kan. Banyak orang bincang satu-satu tapi secara menyeluruh tu tak ada. Jadi kita tengok kat sini objektif dia untuk mengenal pasti tahap faktor-faktor. Faktor-faktor tu banyak. Okey. Yang kedua tadi, bila saya katakan tadi kita perlu pembelajaran tu perlu ada secara sistematik kan. Tadi UNESCO tu kata kita kena buat objektif yang menghuraikan manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT. Jadi align lah tadi. Kalau dekat literature review cakap banyak buat kualitatif dan kuantitatif kajian tu, tapi kajian tu lebih kepada satu-satu, dia tak secara menyeluruh. UNESCO dalam isu tadi pun highlight secara general, dia kata memang kalau nak pastikan akademia ni meningkat,
kita kena pastikan PhD tu dikondakkan pembelajaran secara sistematik. Jadi bila kita nak buat objektif, kita kata menghuraikan manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi mencapai PhD dalam mencapai GOT, perlu di analisis nanti. Nanti perlu analisis tu dalam research background nantilah, tapi dia punya objektif menghuraikan manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT. Jadi kita ada bincang tadi, perasan tak yang saya sebut dalam tadi, kita kena tengok faktor yang secara sistematik, kita kena tengok secara kesan secara langsung dan tidak langsung. Jadi kita boleh buat satu objektif, iaitu menyiasat kesan langsung dan tidak langsung. Kesan tidak terlangsung, faktor-faktor bagi mencapai GOT. Kemudian nombor 4, bila kata sistem tadi, kita membangunkan dan mengesahkan sistem pembelajaran GOT. Saya ulang balik, yang nombor 1 tadi mengenal pasti tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Boleh tengok tahap tadi, kita tengok mengenal pasti tahap. Kedua, kita menguraikan manfaat pembelajaran secara berstruktur sistematik bagi pelajaran PhD dalam mencapai GOT. Nombor 3, menyiasat kesan langsung dan tidak langsung, faktor-faktor yang dapat memberi pencapaian kejayaan dalam mencapai GOT. Nombor 4, kita membangun dan mengesahkan sistem bersepadu pembelajaran GOT. Okey, itu dia. Jadi kita betulkan kat sini, bila kita ada objektif, kita kena buat research question. Objektif tadi mengenal pasti tahap, kita nak jadikan research question ni kena jadi apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Tadi kita tengok mengenal pasti tahap, kita buat apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Kedua tadi menghuraikan manfaat pembelajaran tadi, objektif dia kita convert jadikan research question, mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT perlu dianalisis. Jadi bila nak buat why ni, dia kena start dengan perkataan mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT perlu dianalisis. Okey, kemudian yang ketiga, bila nak tengok tadi ada kesan langsung dan tidak langsung dalam objektif, yang ni kita kena pecah dua lah kan. So dalam objektif memang satu dia kesan langsung dan tidak langsung, tapi dalam research question kita pecahkan dua. Jadi bila dah nak lebih spesifik berdasarkan literature review kita tadi, kita dapat jumpalah, saya detailkan, adakah terdapat kesan langsung antara research question kena detail sikit lah, antara teknik tulis tesis, teknik tulis artikel, bimbingan berstruktur SV, jalinan komuniti, kursus dan bengkel penyelidikan dan pencapaian GOT. Semua faktor ni tadi, tulis tesis, teknik tulis tesis, teknik tulis artikel, bimbingan supervisor secara berstruktur, kemudian tadi jalinan komuniti postgrad dengan kursus dan bengkel penyelidikan. 5 faktor ini boleh memberi kesan secara langsung kepada mencapai ataupun pencapaian GOT. Kemudian tengok pula yang berikutnya, research question nombor 4 tadi kesan langsung. Kemudian kita tengok pula kesan yang tidak langsung. Samalah, adakah terdapat kesan tidak langsung antara teknik tulis tesis, teknik tulis artikel, bimbingan supervisor secara berstruktur, jalinan komuniti postgrad. Yang keempat adalah involve ataupun menghadiri kursus atau bengkel dalam penyelidikan dalam mencapai GOT. Okey. Tadi kita punya objektif yang seterusnya adalah membangun dan mengesahkan. Jadi kita pun kena pecah dua. Bangun satu research question, mengesahkan satu research question. Saya simpulkan daripada research objektif tadi, daripada membangun dan mengesahkan sistem pembelajaran bersepadu tu bagi mencapai GOT, saya buat bagaimana membangunkan sistem pembelajaran bersepadu GOT. Yang kedua, bagaimana mengesahkan sistem pembelajaran GOT. Jadi kat sini kita ada berapa? Kita ada 7 research question. Kita ada 4 objektif. Kita ada 7 research question. Okey. Kita tengok pula alignment dia antara objektif dan hipotesis. Okey. Nombor 1 tadi research question. Apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT? Adakah nak tengok tahap perlu hipotesis? Macam saya beritahu sebelum ni,
Nak tengok tahap ni kadang-kadang kalau dalam konteks statistik, contohnya kita nak tahu nilai mean dan sisian piawai dia. Jadi kita tak perlu test, tak perlu ada hipotesis. Jadi bila tak ada ujian, kita tak perlukan hipotesis. Maksudnya jawapan tu dalam bentuk yang nyata, kita tak perlu tentukan. Sebab tu ayat dia mengenal pasti. Kalau menentukan, kita kena ada hipotesis. Jadi research question nombor 1, selamat. Dia tidak ada hipotesis. Jadi tak semua research question perlu hipotesis walaupun kajian kuantitatif. Okey, nombor 2, mengapakah manfaat pembelajaran secara betul? Tadi yang mengapakah tadi kan. Mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajaran PhD dalam mencapai JOT perlu dianalisis. Okey, dalam konsep mengapakah ni yang perlu dianalisis ni konteks kualitatif. Sebab kita nak menguraikan ni, menguraikan secara mendalam. Jadi bila dalam kajian kualitatif ni nanti kita buat explanatory nanti dalam bahagian ni. So bahagian ni tak perlu kita buat hipotesis, sebab kita akan buat kajian, kita akan interview yang tadi yang PhD tadi yang dapat JOT tu, kita nak interview dia apa rahsia resepi kejayaan dia, apakah faktor-faktor resepi kejayaan dia. Jadi kita nak tengok apakah manfaat yang kalau kita buat pembelajaran berstruktur, apa yang akan menyebabkan kejayaan dia. Jadi yang tu kita akan buat kualitatif. Sebab tu bila menguraikan tak perlu hipotesis. Okey, pergi objektif nombor 3, menyiasat kesan langsung dan tidak langsung tadi. Yang inilah yang dipanggilkan kajian kuantitatif, nak tengok kesan, nak tengok regression. Bila nak buat regression, dia ada kesan direct. Itu kesan lagi, kesan indirect. Sebab tu saya gunakan kesan langsung dan kesan tidak langsung. Sebab dalam bila analisis kita sebut direct effect, indirect effect. Jadi why not dalam objektif kita guna je kesan langsung dengan kesan tidak langsung. So kesan langsung tadi bila dah banyak tadi, kalau ingat ada 5 kan? Ada 5 tadi. Ada 5. Okey, daripada 5 tu disusun. Okey, mana satu yang jadi independent variable, mana satu jadi mediating variable, mana satu jadi DV. So DV sekarang kat sini adalah pencapaian. Kita punya masalah tadi JOT kan, jadi JOT tu menjadi DV. Jadi pencapaian JOT tu adalah dependent variable. Jadi faktor-faktor yang umum, yang biasa orang buat tapi orang tengok satu-satu, iaitu teknik tulis tesis, teknik tulis artikel dengan bimbingan SB. Ni biasa core lah 3 ni. Apa-apa kejayaan PhD 3 ni lah, dengan bimbingan guide, coaching yang bagus pada supervisor, dengan teknik penulisan tesis yang bagus. Kemudian kita kena hasilkan artikel jenis syarat graduat. Jadi ada 3 komponen basic. Tambahan pula ada tambah lagi 2 tadi, jalinan community postgrad dengan menghadiri kursus dan bengkel penyelidikan. Okey, dalam konteks kajian ini adalah justifikasi diberikan tadi. So dia nak jadikan mediating kepada 2. Dia ada 2 mediating tadi. Yang 2 tambahan baru tadi lah jalinan community postgrad tadi tu dengan menghadiri kursus dan bengkel penyelidikan. Jadi dia nak tengok nak tengok kesan langsung, kena tengokkan kesemuanya. Jadi hipotesis yang nombor 3, adakah terdapat kesan langsung yang signifikan antara bimbingan kita mulakan dengan nombor 1 lah, nombor 3 pula. Memanglah kita punya objektif nombor 3, tapi objektif nombor 3 ni dia akan menghasilkan 7 hipotesis. Satu je objektif. Dia ada 2 research question. Dia yang nombor 1 dia kena menyiasat kesan langsung dan tidak langsung, menghasilkan 2. Objektif ini menyiasat kesan langsung dan tidak langsung. Research question jadi 2 sebab yang pertama kena adakah terdapat kesan langsung 1, adakah terdapat kesan tidak langsung 2. Okey, kesan secara langsung tu dia ada 5. Ada 5 hipotesis untuk kesan langsung. Ada 3. Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Okey, ada 3 kesan secara tidak langsung. Semua ada 8 lah, minta maaf. Ada 8 hipotesis, ada 5 kesan langsung dengan 3 kesan tidak langsung. Jadi apa yang kesan langsung tadi? Adakah terdapat kesan langsung yang signifikan antara teknik penulisan tesis dan pencapaian JOT? Yang kedua, adakah terdapat kesan langsung signifikan antara teknik menulis artikel dengan pencapaian JOT? Nombor 3, adakah terdapat kesan langsung bimbingan berstruktur SV dan mencapai JOT? Yang keempat, adakah terdapat kesan langsung yang signifikan antara jalinan komuniti dan mencapai JOT? Yang kelima, adakah terdapat kesan langsung antara menghadiri kursus dan bengkel penyelidikan dan pencapaian JOT? Itu semua 5 tu kesan langsung. Okey, kita pergi pada kesan tidak langsung, hipotesis nombor 6. Adakah terdapat kesan tidak langsung antara teknik tulis artikel, jalinan komuniti,
postgrad dan khusus bengkel penyelidikan tu dalam mencapai JOT. Jadi satu IV iaitu teknik tulis tesis, dia ada 2 mediating jalinan kerjasama postgrad tu, dan dia ada khusus dan bengkel penyelidikan, dan DV dia satu iaitu pencapaian JOT. Okey, pergi pula kesan langsung yang ke-6. Guna pula IV yang kedua iaitu teknik tulis artikel, jadikan IV, nak melihat kesan secara tidak langsung. So mediator dia adalah 2 tadi, jalinan kerjasama postgrad, jalinan community postgrad, kerjasama pula jalinan community postgrad. Yang mediating yang kedua adalah khusus dan bengkel penyelidikan. Terhadap kita punya DV adalah pencapaian JOT. Dan yang terakhir, bimbingan supervisor. Bimbingan supervisor kena jadi IV, bimbingan supervisor dengan ada mediating pertama tadi adalah jalinan community postgrad dan khusus dan bengkel penyelidikan terhadap pencapaian JOT. Jadi 1 objektif, 2 research question, 7 hipotesis. Okey, itu bawa objektif nombor 3. Objektif yang terakhir tadi, kita membangun dan mengesahkan sistem pembelajaran bersepadu bagi mencapai JOT tadi itu. So kita yang nombor research question nombor 1 kita bangun, lepas tu research question yang terakhir itu yang ke-7 kita mengesahkan. Jadi tak perlu hipotesis. Okey. Jadi nak simpulkan di sini, okey. Nanti saya betulkan sedikit bila dah menyampaikan video ni. Ada benda saya perasan tadi saya baca tu ada ejaan salah sikit, saya betulkan sikit. Bagi sedikit saya masa, lepas ni saya upload video ini, lepas tu saya baikikan template ni supaya kita nak faham. Okey, saya kena bagi contoh yang mudah untuk you faham bagaimana isu JOT itu sendiri. Pembelajaran PhD itu boleh jadikan jadi satu tajuk tesis. So saya nak train dan nak sampaikan bahawa research background, research background, penyataan masalah, objektif, research question dengan hipotesis kena align. Bila kita faham, kita tak ada rasa macam semua nak kena buat. Mana ada research question walaupun kuantitatif, ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Dalam kes kajian ni, kalau dia kena pergi mana method lah. Kalau katanya saya tadi, kalau saya pecah nombor research question, kita pergi research question nombor 1, apakah tahap tadi, kita buat deskriptif je. Kita ada survey, tengok mean dengan standard deviation. Yang kedua tadi kita buatlah interview. Kita buat interview lah. Dah lagi seronok kalau interview ni dalam kualitatif ni kita gunakan banyak lah. Kita bukan triangulation, kita ada observation, kita ada interview, kita ada tengok dokumen, Okey. Kemudian nombor 3 tadi kita tengok adakah kesan langsung dan tidak langsung. Nombor 3 dengan nombor 4 tadi tu. So yang ni kita boleh gunakan kaedah kuantitatif, gunakan kaedah survey dan soal sidik. Kita buatlah gunakan software. Software tu Amos ke, PLS ke, nak tengok kesan langsung yang tidak langsung. Kemudian yang terakhir kita buat sistem tadi ada 2. Bila buat sistem ada 2 tadi, kita kena, kalau tanya saya, kita nak bangunkan sistem macam-macam. Masa zaman saya doctorate dulu, saya buat case study. Nak bangunkan sistem dan validate ni, saya lagi secara khusus, secara uniknya pergi dekat satu syarikat. Tapi dalam kes ni kita GOT lah. So kita boleh membangunkan sistem pembelajaran ni, gunalah ikut keupayaan. Ada orang guna software, ada orang guna Excel, ada orang gunakan macam-macam lah. Tapi kita kat sini kita kata dia sistem berstruktur dan bersepadu tu. Jadi kita boleh bangun apa-apa lah. Tapi sistem tu perlu disahkan. Disahkan tu maksudnya ada penilaian lah. Penilaian pun subjektif. Kalau saya second PhD saya tu, saya jumpa expert je, maksud orang yang paling besar lah, CEO lah. So untuk mengesahkan, jadi sistem saya buat ni applicable tak, rational untuk dilaksanakan. Jadi kita dapat feedback daripada betul-betul expert. Jadi tadilah kat sini jadilah mixed method. Jadi mixed method, tapi itulah yang nampak dia punya mana besar mana kecil tu nanti kita susun balik lah, jadi macam exploratory atau explanatory lah. Tapi kalau tanya saya kan dia jatuh dekat explanatory lah. Walaupun dia ada objektif nombor 2 tu untuk menghuraikan, tapi menghuraikan tu kita boleh kena buat macam teknik kualitatif lah. Kenalah gunakan secara betul-betul, kena ada coding dia. Sebelum tu kita transcribe dia betul-betul, kita analisis, jadi kita mungkin boleh keluarkan dia punya pattern dengan tematik dia. Jadi kita buatlah, tapi terpulanglah dalam research ni ada limitation. Okey, saya ringkaskan kat sini. Ini satu contoh. Minta maaf kalau ada penyampaian saya sangkut-sangkut tadi, mana-mana kesilapan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf.
Okey, saya rasa kalau dengar video ni bersama-sama dengan template yang saya dah buat ni, kita akan lebih faham. Okey. Selepas ni izinkan saya ambil masa sikit untuk upload, kemudian saya betulkan sikit template ni supaya kita dapat tengok. Okey, ni challenge yang nombor 2. Kan. Okey, yang challenge nombor 1 tu minta maaf ada yang saya tak sempat tengok atas faktor kesihatan saya semalam. Saya tak ada tengok, nanti saya tengok. Tapi saya rasa you boleh betulkan siap-siap. Bila dah masuk dekat alignment ni, saya rasa ada yang saya rasa kalau pusing-pusing balik komen tu benda yang sama lah. Kenapa pakai mengenal pasti? Kalau ada hipotesis kena pakai menentukan. Kenapa nak pakaikan ni kajian ni advance sikit. Dan faktor ketiga, kenapa pakai menentukan? Kenapa tak nak pakai menyiasat? Okey. Kat situ dengan video ni, dengan contoh ni, nanti kita boleh tambah baik dengan challenge yang nombor 1. Tapi challenge yang nombor 2, guna template yang saya bagi, you pindahkan. Tapi janganlah buat essay panjang. Ringkaskan dia, jadikan 1 muka surat ataupun 2 muka surat saja untuk kita nampakkan alignment. Biasa kalau kita tulis proposal atau thesis, tengok dari helaian muka surat demi muka surat. Sekarang why not tengok 1 muka surat dari kiri ke kanan supaya kita nampak visual tu. Oh, ini alignment dia. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.